Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى روح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق واجبات علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم يا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Masjid Al-Hidayah serta jawatan kuasa, yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, yang dimuliakan para asatidzah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, sedang hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sedalam-dalam tinggi-tinggi puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia, taufik, hidayah serta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, ya, maka pada hari ini sekali lagi kita diberi oleh Allah taala kekuatan, kemampuan, kesihatan, ruang dan peluang yang kita dapat rebut. Kerana rasa sayangnya Allah Ta'ala, maka hari ini kita jadi insan terpilih. Kita jadi hamba yang terpilih, dipilih oleh Allah hari ini masa kekal dalam taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masih lagi kita kekal dipilih oleh Allah sebagai hambanya yang terus memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih lagi kita kekal sebagai hambanya yang hari ini sanggup buat satu pengorbanan, tinggalkan rumah seketika untuk cari ataupun raih ridhanya Allah
Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi kekal dalam satu amalan yang sedikit, ganjarannya dilipat ganda. Salah satunya apa hari ini? Amalannya sedikit tapi ganjarannya dilipat gandakan. Ya, kita dapat tunaikan solat fardu subuh secara berjamaah di mana tempat azan diazankan. Amalannya sedikit ya. Korbannya masih sedikit ya. Tapi ganjarannya ya digandakan, dilipat gandakan yang sudah tentu. Inilah yang kita nak ambil. Kenapa? Inilah nilai tokok tambah amal yang sangat bermanfaat bagi kita yang diberi kefahaman. Yang tak faham, tak apalah, tak ada apa-apa pun, tinggalkan solat fardu berjamaah, tak ada masalah pun. Asal sembahyangnya sah dah lah. Tapi tuan-tuan hari ini dengan rahmat kasih sayang Allah pada kita, dia tahu kita ni tak cukup. Bukan dia tak tahu, dia tahu kita ni serba kekurangan, serba tak cukup. Dari segi amal kita kurang. Dari segi umur kita pendek. Dari segi kekuatan kita ni ketok-ketok tak mampu macam umat-umat terdahulu. Sebab itu disediakan umat akhir ni, disediakan bagi yang hendak, bagi yang hendak disediakan amal yang sikit-sikit tapi dilipat gandakan. Siapa yang hendak sedekah, amal sikit walaupun RM1 digandakan 10. Siapa yang hendak berjamaah, amal sikit sekali digandakan 27. Apa lagi amal hari ni? Masuk masjid, amal sikit aja, masuk je. Amalnya apa? Niat iktikaf ya. Mulut kata lafaz, mulut tak lafaz, cuma hati kata aku iktikaf kerana-Mu ya Allah. Masuk dengan kaki kanan. Allah Ta'ala kurniakan 3 batang parit yang luasnya 1 parit antara langit dan bumi. Rujuk dalam kitab Muntakhabah Hadis ada sebut. Nampak macam tak ada apa-apa. Ni amal yang Allah Ta'ala sediakan, ganjaran. Masuk masjid dengan kaki kanan lah, sunnahnya. Lepas tu niat masuk masjid, niat iktikaf. Allah bagi ganjaran 3 sekali. 3 parit yang 1 parit luasnya antara langit dan bumi. Dan parit ini memisahkan kita daripada panasnya api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah ya, berhubung tentang kita hari ini menuntut ilmu, lepas tu dipilih lagi untuk duduk seketika walaupun 1 ayat, walaupun 2 ayat, walaupun tak dapat. Tapi duduk juga dalam majlis ilmu walau 1 ayat, walau 2 ayat, walaupun tak dapat, tetap ada ganjaran yang Allah sediakan kerana sukanya Allah atas majlis-majlis seperti yang kita sama-sama raikan sekarang. Jadi tuan-tuan, hadis daripada Abi Hurairah. Hazal hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubghidhu kullu ja'dharin khawadhin sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alim bi amrid dunya jahilin bi amril akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Allah Subhanahu wa ta'ala dia kata, innallaha yabghidu kullu ja'bariyin. Allah Ta'ala benci seorang yang keras hati dia. Tuan-tuan adalah orang yang lembut hati. Allah Ta'ala panggil kita datang. Alhamdulillah diberi kita kelembutan hati. Sebab dalam satu hadis tuan-tuan, man alifal. Apa alifah? Yang lembut hati. Man alifal masjid, siapa yang berlembut hati dengan masjid, alifallahu ta'ala anhu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berlembut dalam kehidupan dia, bersenang dengan dia. Man alifal masjid alifallahu ta'ala anhu. Ini tanda hati lembut. Orang ini insya-Allah Allah juga akan bersenang-senang dengan dia. Apa perkara Allah akan bermudah-mudah dengan dia, insya-Allah. Kerana hari ini kita bermudah-mudah dengan pengurusan masjid kita. Di sini innallaha yubghidhu, Allah Ta'ala bencilah, tak suka bagi kullu ja'barin, setiap siapa yang hatinya keras. Jadi hari ini kita keras hati ke lembut hati? Mudah-mudahan lah. Kemudian
Allah Ta'ala yabghidu jawadhin Allah, jawadhin, iaitu Allah tidak suka bagi orang yang banyak makan. Kerana banyak makan akan banyak tidur. Bila banyak tidur akan kurang ibadah. Nabi dididik, Nabi ditarbiyah dengan kurang makan, banyak lapar. Sebab itu kuat ibadah. Kalau kita banyak makan akan banyak tidur, nanti tak kuat ibadah. Ya, kalau dalam masalah ilmu lah ni. Jadi Allah Subhanahu wa taala yubghidu jawadhin. Apa jawad? Iaitu orang yang banyak makan. Allah tak suka. Kemudian apa dia sakhabin bil aswaq. Innallaha yubghidu. Allah Subhanahu wa taala tidak suka golongan ini. Apa golongannya? Sakhabin bil aswaq, suka pasar. Orang yang suka menjerit-jerit di pasar. Kan pasar tempat jerit-jerit tes suara. Sini tak tahulah, nak tiru tak pandai lah. Dengarlah kat pasar yang jenis pasar jerit-jerit punya. Namanya pasar jerit-jerit. Kan ada, kita pun ada pasar yang dia panggil sini macam-macam ya, tawaran harga. Tak kira lah tu, tuan-tuan takwil tafsir sendirilah. Allah Ta'ala tak suka sakhab. Apa sakhab? Melalak, melolong, menjerit. Bil aswaq, di pasar. Dan kemudian apa? Ada masuk keempat dah. Innallaha yubghidu juga. Allah Subhanahu wa taala juga tidak suka kepada siapa? Kepada jifatil billair, orang yang mati. Bukan mati itu meninggal, orang yang mati di waktu malam, iaitu orang yang banyaknya tidur. Orang yang banyak tidur Allah tak suka. Innallaha yubghidu. Allah Subhanahu wa taala benci. Benci siapa tadi? Iaitu benci pada jifah billail. Jifah ni yang mematikan dirilah. Tidur memang tak ada harap nak bangun. Nanti pukul 7, 8, 9 pagi baru bangun. Subhanallah. Iaitu banyaknya tidur. Tadi hati keras, banyak makan, jerit-jerit di pasar, mati waktu malam, banyaknya tidur malam. Dan apa ni? Yang keempat iaitu banyaknya tidur. Dan yang kelima apa dia? Innallaha yubghidu himarim bin nahar. Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada siapa? Kepada seseorang yang seperti keledai himar. Apa dia himar? Iaitu keledai di waktu siang, disebut himarim bin nahar. Macam keledai waktu siang, kerja tak berhenti, lupa nak berhenti kerja. Siang tu ada zuhur, siang tu ada asar, lupa nak berhenti, terus saja. Ini kata Nabi, ini himar nahar, himar siang, kerja je. Nanti malam tidur terus. Ini apa? Iaitu jifatil lail. Kalau malam kerja tidur, siang kerja. Dan Allah Subhanahu wa taala innallaha yubghidu, dan Allah juga tidak suka dengan siapa? Alimin bin amrid dunya. Alim bi amrid dunya, iaitu seorang yang berpengetahuan perkara dunia, wa jahilin, tetapi bodoh, bi amrin akhirah, pandai tentang urusan dunia, bodoh tentang akhirat. Ini Allah benci. Tuan-tuan, hari ini Allah Ta'ala beri kita peluang. Kita duduk seketika dalam majlis ilmu, kalau pun satu ayat, sebagai kita dapat tahu, mudah-mudahan kita beruntung. Tak jadi sebagai hamba yang dibenci. Kita bukan orang keras hati, kita bukan orang yang banyak makan, kita bukan orang yang suka menjerit-jerit di pasar, kita bukan orang yang banyak sangat tidurnya di waktu malam, kita bukan orang yang terus kerja siang tak pandai berhenti. Bukan. Itu bukan kita. Dan kita juga bukan orang yang pandai sangat dengan dunia. Pandai juga lah, insyaAllah. Dan kita cuba belajar, cari macam mana nak pandai tentang akhirat. Kerana tuan-tuan, Allah sangat benci. Innallaha yubghidu.
Allah benci bin alimin bi amrid dunya, orang yang alim tentang urusan dunia, wa jahilin dan jahil ataupun bodoh bi amrid akhirah, sampaikan sembahyang pun tak tahu macam mana urusan sembahyang. Boleh buat, saya boleh sembahyang tapi tak tahu boleh sembahyang. Orang buat boleh kita sembahyang tapi tak tahu urusan sembahyang, mana yang betul, mana yang tak betul, mana yang perlu jauhi, mana yang perlu dilaksanakan. Begitu sekali. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita untuk kita terus hari ini berada dalam majlis ilmu. Kalau pun kita tahu tentang dunia, memang kita tahu dunia ni depan mata, mudah diurus kerana nampaknya. Akhirat ni nak kejar susah diurus kerana tak nampaknya. Pengurusan dia bergantung pada kekuatan iman, yakin kepada Allah. Jadi hari ini nak urus akhirat, kita kena ada ilmu. Sebab dalam hadis yang lain, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang hendakkan dunia, kata Nabi, dia kena ada ilmu. Dan disebut siapa yang hendakkan dunia, dia ada ilmu. Wa man arada al akhirah, siapa yang hendak juga akhirat, fa alaihi bil ilmi, dia juga kena ada ilmu akhirat. Ini adil, ni adil lah. Ilmu dunia ada, ilmu akhirat ada. Macam hadis yang tadi lah. Jangan sampai ada dunia betul-betul punya mengetahui, akhirat betul-betul punya jahil. Ini dibenci Allah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aradahuma, siapa yang nak dua-dua sekali, nak dunia dan nak akhirat, fa alaihi bil ilmi, dia juga kena ada ilmu. Ada sepakat kata ni, ada katakan ini kata-kata hukama, kata-kata orang, kata-kata para hukama, kalangan cerdik pandai. Tapi tuan, ya saya disyarahkan oleh guru kita, ini juga sebagai hadis. Kalau kita kata hadis yang dhaif, apa salahnya kita berpegang? Orang kata kalau nak berjaya dunia, belajar sungguh-sungguh. Kalau nak berjaya pun belum tentu berjaya, itu kerja Allah, kan? Nak dunia kena belajar tentang urusan dunia, tak salah kalau cakap ni kerja Allah untuk berjaya tak berjaya. Nak berjaya akhirat, kena ilmu tentang akhirat. Tuan-tuan kasih Allah Ta'ala, mudah-mudahan ya, kita ni lah di saat-saat macam ini Allah masih terus lagi istiqamahkan kita, dia terus kekalkan kita dalam taufik hidayahnya untuk kita terus berpegang apa? Taat kita kepada perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam amal sunnah ni ada satu hadis, ada mengatakan ini dhaifnya, dirujuk dalam hadis tak jumpa. Ada kata lemahnya tak boleh pakai. Yang selalu saya sebut lah, man ahya'i sunnati tu, ada sebut dalam kitab Muntakhabah. Tak nak pakai tak apa. Siapa hidupkan sunnahku, tanda dia cinta kepadaku. Tuan, kalau kita sayang pada seorang, selalu kita akan tiru-tiru kehidupan dia, berpakaian dia, cara dia berjalan. Kita selalu suka lah. Suka penyanyi tu, kita tiru cara potong rambut dia, kita tiru cara berpakaian dia. Ini sunnahnya kita tiru. Itu dalam hadis yang ni. Hadis satu lagi tuan-tuan hari ni, tuan-tuan ni istiqamah je. Ini boleh pakai jelas. Man ahya'i sunnati indal fasadi ummati. Dalam hadis yang lain, man tamassaka. Man tamassaka, pegang betul-betul. Man ahya'i, hidupkan betul-betul. Matan dia sama. Man ahya'i sunnati, satu lagi hadis dipakai man tamassaka. Sama. Satu hidupkan betul-betul, satu pegang betul-betul. Indal fasadi ummati, di ketika zaman umat fasid, umat sedang rosak, umat sibuk jauhkan diri daripada masjid, umat sibuk larikan diri daripada sunnah, umat sibuk meninggalkan amal soleh. Hari ini itu zaman fasad. Umat sibuk jauhkan diri daripada masjid, umat sibuk meninggalkan sunnah, umat sibuk meninggalkan perkara-perkara wajib sembahyang, contoh begitu. Ini zaman fasad. Adakah kita dah sampai ke zaman itu? Nabi sebut man ahya'i sunnati indal fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid.
Orang yang hari ini zaman fasid, dia dapat pegang betul-betul amalan sunnah Nabi, Allah bagi ganjarannya macam 100 pahala syahid. Ganjarannya 100 pahala syahid. Allah gunakan. Nak syahid dan tanda jalan Allah. Nak syahid di jalan Allah ni perang, susahnya Masya Allah. Kadang-kadang tak syahid, luka parah cedera, balik rumah sahabat meninggal kat rumah, tak dapat syahid kerana tidak berada di dalam pertempuran. Kita di zaman fasid, amal sunnah sungguh-sungguh, apa saja carilah sunnah Nabi sungguh-sungguh, Allah bagi ganjaran macam 100 pahala syahid. Tapi tak sama jugalah dengan kita berperang di jalan Allah itu, ganjarannya diberi sama. Mudah-mudahan diterima. Tuan-tuan, ni satu persoalan, dia dah panjang lebar pun kita akan baca juga kitab bagaimana kita hari ini dalam masalah yang lalu, mana lebih utama, solat berjamaah di masjid atau di luar masjid, masalah khusyuk dan tidak khusyuk. Saya nak selesaikan dulu soalan luar. Apakah soalan yang berada di luar sana yang kena selesaikan ini? Mudah-mudahan sama-sama kalangan jemaah kita berpegang betul-betul. Allahumma salli ala Muhammad. Hari ini kita dijemput oleh Allah, kita dapat datang tunaikan tanggungjawab kita kepada semua masyarakat keliling. Betul? Kenapa? Bila saya datang, saya dapat berjamaah walaupun 2 orang, maka kita ni dapat mengambil tanggungjawab yang sangat besar, melepaskan seluruh kampung kita daripada berdosa. Tanggungjawab. Bila kita datang tunaikan solat berjamaah 2 orang, kita diberi tanggungjawab oleh Allah melepaskan orang lain di kampung kita daripada berdosa. Mereka tak dapat pahala berjamaah, yang berjamaah dapat pahala berlipat ganda. Selesai kita datang untuk berjamaah. Okey, dalam berjamaah minggu lepas, persoalan tepi yang lepas, macam mana kata duduk iftirash, duduk tawarruk, duduk istirahat lepas selesai. Kita masjid ini adalah masjid yang awal bertindak dari segi saf yang paling rapat dan paling lurus di masjid ni. Masjid ni tahniah, masjid awal bertindak, saf paling rapat, paling lurus. Namun begitu dalam rapat dan lurus, ada lagi yang tak bersedia untuk menyamakan belakang tumit dia dengan tumit kawan sebelah. Ada lagi. Walau begitu masih jumpa lagi yang tak berapa sedia untuk menyamakan tumit dia tu sejajar dengan tumit kawan sebelah. Kalau ini berlaku pada diri kita, tanda perbuatan kita itu makruh. Kerana apa makruh? Kerana dia menjadi asbab saf tidak lurus. Bila saf tidak lurus, dia akan jadi sebab masyarakat hidup berbalah, berbantah, berpecah belah. Bermula daripada mana? Daripada kita. Mungkin kalau berlaku ada seorang ya, hari ini, contohlah di sini kita tak berlaku. Ini sekarang alhamdulillah masjid kita adalah yang terrapat. Ada yang tak bersedia tanpa uzur, tak bersedia untuk rapat. Maka sekiranya dia tidak merapatkan saf, perbuatan tidak merapatkan saf adalah makruh. Maka dirinya tidak dapat ganjaran pahala solat berjamaah. Dan dengan sebabnya seorang mungkin tak terkesan. Kalau satu masjid mungkin terkesan, satu masjid sembahyang tak nak rapat-rapat, tak kira siapa kita lah, apa pangkat pun dia tak nak rapat, maka dia jadi asbab Allah jauhkan daripada rahmatnya. Dan rujuk dalam hadis, maka dia jadi sebab Allah jauhkan kita daripada rahmatnya. Tuan-tuan, saya nak sebut hari ini, kalau kita taruh minyak wangi dekat depan ni, yang sembuh, yang asap apa dia, saya ni tak pandai sejawa ni nak sebutkan, lain dia punya bunyi. Taruh kat depan, baru satu masjid. Ini yang keluar ni, ini kita ni sembahyang, dia punya roh keluar sampai sana. Semua bau. Padahal tak taruh sana pun. Tak taruh sebab wanita, tak taruh kat luar, taruh kat sini.
Tapi bau dia. Senang kita kata sekarang apa? Kenapa sebut bakhur ke bukhar? Bakhur lah, saya kata bakhur. Bakar dekat sini ataupun bukhar. Bukan saya bakar sana. Tapi dia punya ruh, asap tak sampai. Asap tak sampai pun. Tapi satu masjid tu, tuan-tuan, sembahyang kita ni dalam masjid ni macam mana? Macam bakhur ataupun macam bukhar. Asap keluar tak sampai, kita tak nampak apa yang sampai, tapi tuan, kesan kita buat dia secantik yang boleh. Kesan dia sekeliling kampung kita. Sungguh kita buat perkara yang datang wangi ke datang khodoh. Kesan dia. Sebab apa? Sebab itu Nabi sebut orang yang soft sembahyang tak lurus, makna bercanggah, tumit dia, antara tumit lari-lari, maka sedia tuan-tuan, hidup masyarakat akan berpecah belah. Ini dia sebut. Yang kedua, orang yang sembahyang tak nak rapat bahu. Kaki kita kata tak apalah, bahu paling awal dilihat dari segi rapat. Sebab Nabi masaha manakibana, Nabi menyapu bahu-bahu kami dia ketika meluruskan saf dengan lemah lembut. Nabi kata luruskan saf. Jadi dan rapatkan. Siapa yang tak rapat, jadi hari ini kita rasa kita saja ke yang tak dapat rahmat kasih sayang? Masyarakat akan terkesan jauh daripada rahmatnya Allah. Daripada mana datangnya? Daripada masjid. Ini roh dia. Kesan keluar macam bakhur, wangian keluar, ataupun bukhar yang wangi dia keluar. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, hari ini satu persoalannya ini, bila kita dah diri sembahyang, apakah adab kita? Tentu kita bawa serentak, kita datang 3 perkara. Satu, kita dah niat, seorang pun tak tahu apa niat kita. Tadi sembahyang, seorang pun tak tahu apa niat kita. Satu, ada 5 yang mungkin orang akan tahu apa baca kita. Ada 5 yang kawan kita akan tahu apa baca kita. Ada 6 yang kawan kita tahu apa yang kita buat. Ada 1 semua mengiringi di atas 12. 1 dia menyusun 1. Bila kita datang, 1 perkara seorang pun tak tahu atas niat kita. Sembahyang, tadi kita sembahyang subuh, entah-entah ada orang yang sembahyang niat isyak. Sebab tadi dia dah sembahyang subuh kat rumah, datang apa niat isyak, dia qada isyak. Imam sembahyang subuh, dia qada isyak. Siapa tahu? Hati tak tahu. Yang 5 ni semua kadang-kadang boleh diketahui. Yang 6 memang semua tahu, salah kita nampak. Apa dia 6? Qiyam, salah qiyam kita nampak. Rukuk, salah rukuk kita nampak. I'tidal, salah i'tidal kita nampak. Sujud, salah sujud kita nampak. Duduk antara 2 sujud, salahnya kita nampak. Duduk tahiyat akhir, salahnya nampak. Yang baca ada ketika tahu dan tak tahu. Siapa yang boleh tahu bacaan kita? Siapa boleh tahu? Mana dia yang boleh tahu? Rujuk kitab Safinatun Najah, ada 5 tempat ini kita kena tahu. Kalau kita kena sebut. Kalau tak boleh sebut betul, sebelah kena tahu. Bukan dia ambil tahu, tak, dia tahu apa yang kita baca. Yang namanya bacaan wajib didengar di telinga sendiri. Jelaskan baik-baik. Namun ada ulama kata apa? Sunat didengar telinga sendiri. Kita kata rujuk kitab Hidayatus Sibyan, Safinatun Najah, dan syarahnya Misbahut Tuja. Dia kata hendaklah ataupun wajib didengar di telinga sendiri. Ini yang kita nak. Siapa yang nak kena tahu ataupun siapa yang boleh tahu? Ini macam pusing-pusing tak jelas. Okey, begini. Contoh satu, lepas takbir, bila dah adab-adab berjamaah, kita punya bacaan tu dibolehkan sampai orang yang 1 dan 2 je tahu. Itu bacaan. Maksud kita bila baca, yang boleh tahu sampai orang yang 1 dan 2 je, cukup.
Maka jangan sampai orang yang ketiga dia tahu apa kita baca. Jangan tuan. Ni nak cerita bacaan, perbuatan kita boleh, orang boleh tahu. Niat tak ada siapa yang tahu. Okay? Bacaan ada sebahagian dia boleh tahu apa kita baca. Sebahagian jangan bagi tahu. Ini adab. Maka bila kita berjamaah, imam dah habis suratul Fatihah. Apa kita nak baca? Kita pun baca surah. Imam buat apa? Imam tangguh baca surah sampai makmum habis Fatihah, supaya dia selesa. Imam tangguh baca surah sampai habis, makmum baca Fatihah. Kemudian imam baca surah, makmum mendengar, menyemak bacaan imam. Baru pahala berlipat ganda. Tadi imam baca Fatihah, kita jangan baca apa-apa, kita dengar. Imam habis Fatihah, kita baca surah, imam tangguh baca surah oleh kerana makmum nak baca Fatihah. Okey, sekarang berapa kadar kekuatan yang orang boleh tahu apa kita baca? Yang terbaik ialah kita baca tanpa diketahui orang lain apa kita baca, tapi kita dengar yang kita baca. Contoh takbir, Allahu Akbar. Kita cukuplah kita dengar takbir yang kita baca. Tak perlu takbir kita diperdengarkan oleh orang sebelah. Yang boleh takbir diperdengarkan untuk orang lain ialah takbir yang dilafaz oleh imam dan mubaligh. Apa dia imam? Ya, imam kat depan. Siapa dia mubaligh? Mubaligh ialah orang yang dilantik untuk sampaikan suara takbir kepada orang lain. Sana duduk di saf yang ke-50 supaya saf 51, 52, 53 boleh dengar. Dia menyambung takbirnya imam. Okey. Itu takbir. Apa lagi? Dan berikutnya lah, begitu juga Fatihah. Berikutnya juga tahiyatul akhir. Berikutnya juga salawat atas Nabi. Berikut juga lafaz salam. Bagi kita yang makmum, kita baca wajib dengar telinga sendiri. Okay, satu. Kemudian bila kita dengar telinga sendiri, kita khawatir, kita rasa ragu, kita takut bacaan kita makhrajnya jadi tidak tepat, makhrajul huruf jadi tidak betul atau tidak tepat. Bila kita dengar sendiri, mungkin kita kata ni melintas makhraj ni kan, maka di situ harus barulah dia akan jatuh. Yang kedua, didengar sebelah, mana kuatkan sedikit untuk kita betulkan makhraj kita, bukan nak betulkan orang dah, untuk betul makhraj kita supaya bacaan kita jadi betul. Kuat sikit tak apa, orang sebelah kita dengar, itu hukum dia harus. Dan itu pula kata ini hukumnya sunat. Sunat bagi orang sebelah dengar tak apa, mana kuatlah sikit tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak, ini pakai mikrofon memang kuat. Kalau tak pakai ni tak dengar pun saya baca. Saya dengar telinga saya je. Wajib. Nanti kita buka dalam kitab Misbahud Duja, Safinatun Najah, syarah dia, dan Hidayatul Sibyan, dan kita lahir. Okey. Kemudian takut kita tak jelas makhraj, kita berpindah. Okey, bagi sebelah dia dengar. Ni dia jadi tahu kita punya bacaan. Maka apa hukumnya? Hukum dia sunat di sini. Itu sebagian ulama kata begitulah. Kalau di sini juga dengar makhraj kita tak betul, masih lagi Allahu Akbar. Bukan tak dengar tu, sekampung dengar. Ni dengar ni Allahu Akbar. Maka kuatkan lagi Allahu Akbar. Itu bagi kita lah. Perempuan sama Allahu Akbar. Ini sebelah ni dengan sunat, maka harus dia dengar. Untuk apa? Untuk makhraj betul. Orang yang ke sunat, yang ketiga ni dengar ni, harus bagi dia dengar tak apa. Jangan sampai menyeberang sana, orang ketiga dia dengar kita baca Allahu Akbar, hukumnya makruh.
sunat harus jangan bagi dengar. Ini adab dalam kita berjamaah, semua kita sepakat. Tapi kalau sampai jauh dengar, dah tentulah sembahyangnya tak sah kan? Kenapa tak sah? Kerana dia takbir guna makhrajul huruf ha. Dan kita akan tahu orang baca, bukan kita nak cari salah sebelah tak, tapi dia punya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita tengok muka dia, Tuan Haji Jufri, muka khusyuk betul, tapi baca semua huruf, takkan nak kata betul. Inilah tertib dalam sembahyang, maka wajib kita dengar Bismillah. Oh, tak betul lagi kita kata, makhrajnya tak cantik, bagi sebelah dengar sunat Bismillah, bagi sebelah dengar lagi harus Bismillah, bagi orang sana dengar makruh Bismillah, bagi lagi orang jauh sana dengar sah 10 dengar, hukumnya haram. Sembahyang sah tak? Sembahyangnya sah, tapi bacaan itu mengganggu orang lain, hukumnya haram. Sekali lagi, pada 5 tempat takbiratul ihram, suratul fatihah, tahiyyatul akhir, salawat atas Nabi dalam tahiyyatul akhir, lafaz salam, ini mesti baca mesti dengar telinga sendiri. Dengar telinga sendiri, takut makhraj tak betul, kuat sedikit orang sebelah kanan kiri. Sunat makhraj tak betul, kuat sedikit, harus orang sebelah lagi kanan kiri. Lagi sebelah kita kuat, hukumnya makruh didengar lagi orang ketiga kanan kiri. Lagi jadi haram kalau orang keempat sana dengar. Tak, jangan kuat-kuat. Dan jadi tak sah jadi tak sah sembahyang kita kalau di 5 ini kita baca dengan huruf semua sekali. Allahu Akbar. Lafaz salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kan suara keluar, tapi mana makhrajnya? Jadi alif lam sin, lam alif mim, ain lam ya, kaf mim, assalamu alaikum. Kenapa jadi assalamu alaikum? Maka yang kelima, tidak sah kalau lafaz begitu. Okay, mudah-mudahan jelas. Kalau berlaku pada diri kita, jaga kawal bacaan kita, bagi kita dengar. Tuan-tuan, latihnya senang je. Pegang dada, taruh tangan, tak payah masuk dada, taruh aja. Kita pun sebut Allahu Akbar. Kalau dada kita bergerak, bergetar-getar tu, ada tanda betul lah tu. Kalau taruh kat dada tak bunyi langsung, tak ada getaran pun dada, tak betul lah tu. Nak betul apa? Kan boleh cuba taruh, kita lapan Allahu Akbar, walau pelan. Bila dia bergegar tu, betul lah tu, insya-Allah makhrajnya betul lah tu. Bismillahirrahmanirrahim, betul lah tu. Ada huruf ha, ada huruf ha, ada huruf ha, ada huruf ha, ada huruf la, ada huruf bis, ada orang mi, bergegar lah. Tapi kalau semua takkanlah kita pun. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala yubghidullah, innallaha yubghidu, Allah benci betul alim fi amri dunya, pandainya tentang dunia, wa jahil, dan jahil bi amril akhirah, tak pandai tentang akhirat. Kita jaga-jagalah kita, Allah kemaskan sembahyang kita. Nampak macam tak ada apa-apa, tapi dalam hari ini kita nak menggetarkan dada. Dalam makhraj nak dikeluarkan, jangan sampai menyeberang suara. Cukuplah suara 1, cukuplah suara 2,
Cukuplah suara 3 makruh. Cukuplah orang 1 dengar, cukuplah orang 2 dengar. Jangan sampai 3. Kalau ke-3 saja makruh. Kalau ke-4 saja haram. Dan lebih-lebih lah. Kalau sampai tak keluar suara, sembahyang tak sah. Kita pilih mana? Tak apalah Ustaz, walaupun haram, itu yang boleh betul, yang penting sembahyang sah. Jangan, kalau boleh kita cuba kawal. Ini tertibnya dalam berjamaah. Tuan-tuan, panjang dah kita katakan tadi adabnya daripada datang, bina safnya, rapat dan lurusnya, bacaannya, adabnya. Tuan-tuan, adab pada diri kita juga kita kena pakai. Jangan kita selesa kan hari ni kita tinggalkan sunnah dalam sembahyang. Sudah tentu kita semua nak cari apa untuk dapat khusyuk dalam sembahyang. Apa Al-Mujaddid Al-Fathani sebut bila sembahyang? Mujaddid Al-Fathani sebut dalam kitabnya, dia sebut apa? Bila sembahyang, jangan suka-suka terus takbir, ya tak ada. Kita tengok dulu di mana kedudukan kaki kita. Saya suka sebut, adakah kaki kita tu melanggar sunnah ataupun bau sunnah pada kaki? Apa dia langgar sunnah? Adakah kaki saya, tuan-tuan puan-puan, di sembahyang berdiri, belum takbir lagi, adakah jari-jari kaki saya keseluruhannya dapat dihadapkan ke arah kiblat? Ini sunnah. Yang wajib diri. Yang wajib diri. Sunnahnya jari-jari kaki semua ada kiblat. Orang yang tak boleh sembahyang diri, dia wajib duduk. Tak boleh diri, wajib duduk. Duduk tu kaki dia bukan tergantung terjuntai, sangkut dekat besi bangku. Saya selamba je. Tak. Kemudian mentanglah namanya kursiun, ada sandar ayamnya, bismillah. Itu makruh sandar. Dia kena letakkan kaki dia di lantai dan jari-jari kaki dia juga kena hadap kiblat. Itu dia sedang diri tu. Tak Ustaz, dia duduk. Itu dia diri sembahyang tu. Dia sedang mendirikan sembahyang. Kaki dia sama juga. Masa dia sujud nanti, kan tangan dia di atas paha, ada yang kata dijuntaikan ke bawah. Tak nak buat itu tak apa. Memang kita pun tak boleh jejak lantai. Taruh je di paha, tak mengapa. Jari-jari semua ada kiblat. Nanti masa rukuk bila? Masa rukuk kan berdiri. Ini Mujaddid Al-Fathani kata, siapa-siapa yang nak cuba tarik khusyuk dengan perbuatan. Siapa yang nak tariklah khusyuk ni, datang khusyuk dengan perbuatan, maka satu, diri tadi tengok kaki dulu. Kaki aku menghadap kiblat ke tak jari-jarinya. Kemudian hari ni kita lihat tempat sujud. Mula lihat tempat sujud, bermulalah takbir. Takbir tangan antara kembang dengan rapat. Bukan rapat, bukan kembang. Antara kembang dan rapat. Tangan tak kembang. Antara letak antara bahu dengan pipi. Nabi buat macam itu. Tangannya disamakan antara sendi, persendian ni berada di sini. Lebih kurang. Okey, jadi sama bila kita dekatkan kan dekat, bila kita dekat lebih kurang. Tak boleh diukur dengan ukuran yang tepat. Bagi perempuan pula, sininya yang di sini. Bagi perempuan, maka sini pula yang ada. Okey, itu perempuan. Kerana dia nak rapat, maka ini yang di sini. Lelaki, sini yang di sini. Allahumma salli ala Muhammad. Ini tertibnya. Angkat tangan, suka-suka nak angkat tak apa. Tapi bagaimana rupa dia yang terpilih. Begitu. Ini tertib. Dan hari ini, bila kita rukuk, disuruh kita kembangkan jari pegang lutut rukuk. Siapa yang sembahyang dia duduk, dia kena juga rukuk dia. Kalau dia tak boleh rukuk dengan diri, kena ambil sunnahnya, kena rukuk pegang lutut juga. Saya sembahyang duduk tak apa, tak. Jangan tinggalkan sunnah-sunnah tu. Kerana dia ni menjemput khusyuk, dia akan sebab khusyuk. Kemudian sujud, tak. Bila melekap aja kat tanah, Nabi lakukan 10 jari ada kiblat. Jangan tinggalkan tuan sunnah ni. Kerana perkara ni dia menjemput khusyuk. Dia menjemput. Itu pada perbuatan. Pada bacaan. Jemput khusyuk pada bacaan. Kita dengar bacaan kita. Jangan bagi dengar orang sebelah kalau boleh. Macam tadi kita dah bincang. Kalau tak boleh bagi sebelah dengar. Dan baca dalam bacaan sekali ada mulut baca, telinga dengar, hati serta. Mulut baca, telinga dengar, mulut baca,
telinga dengar, hati serta. Itu untuk jemput khusyuk supaya jangan pergi. Kita baca, hati jangan ikut. Dia bagaimana hati? Mati kita. Kita baca, telinga jangan dengar. Dia bagaimana? Telinga kita dengar orang goreng pisang, kelenggang, kelenting, kelendang, keceper, semua dia dengar. Karena telinga tak nak dengar kita punya baca. Macam-macam kita dengar. Lagu yang ada kat dapur pun nanti kita tahu. Ni lagu jalan. Baca telinga tak nak dengar. Bila telinga tak nak dengar, dia dengar lain. Ini yang jalan ni suami aku ni. Tahu, boleh tahu sembahyang. Jangan kelesat, kecepat. Ini isteri aku ni, tahu tak? Telinga tak nak dengar baca. Ini kat dapur kelentang-kelenting ini anak aku ni. Tahu. Kenapa? Tak nak dengar, telinga tak nak dengar. Sebab itu wajib dengar, dia tak terganggu keluar. Jemput, dengar, jemput. Hati kita serta. Itu untuk belajar khusyuk. Itu pun tak boleh khusyuk juga. Tak datang khusyuk. Kenapa tak datang khusyuk? Nabi sebut awwalu yurfa. Mula-mula akan diangkat. Min amalihi, daripada amal kita, min amali hadhil ummah. Amal umat ini dia mula apa? Al-khusyuk. Dulu punya dia bagi tahu. Awwalu yurfa'u an hadhil ummah al-khusyuk. Mula-mula dia angkat khusyuk. Hatta la tara fiha khashian. Sampai kita nampak Masjid Hidayah ni sembahyang tadi 500. Tadi 500 peserta tuan. Maka semua tak khusyuk. Nabi sebut hatta la tara fiha khashian. Kamu akan dapati sembahyang ramai mana pun semua tak khusyuk. Itu dulu dah berlaku, lagi kita. Subhanallah. Jadi kita tak tahulah kita di tempat mana. Maka hari itu, maka berlakulah dalam sembahyang kita boleh pilih-pilih, cari kat sini. Mana lebih utama, berjamaah di masjid tapi tak khusyuk. Ada pula cerita tu. Walaupun dah diangkat dia punya kekhusyukan, walaupun dibagi ganjaran, datang je berjamaah, jemput dia jiran sebelah, yuk wes azan ke ring masjid, hari apa ana panganan, semua datang. Masya-Allah. Cakap Inggeris sikit, tak pernah cakap Inggeris, saya pun bukan pandai sangat. Bagi tu orang rumah ditutup pintu ni, tumit kasut tu tutup, yuk hari masjid ana panganan enak-enak. Main pergi masjid tu Haji. Kat masjid ada makanan enak, buangat gila punya enak kan. Sedap sangat. InsyaAllah kan dia datang. Sampai masjid mana makannya? Makanan ni ialah ganjaran yang Allah sediakan. Itulah makanan yang paling sedap. Kita tak akan buang kesedapan tu melalui kentut, melalui kencing, melalui berak. Tak ada. Lepas dapat 27, kentut hilang 27. Tak. Lepas dapat 27, kencing hilang ke? Tak. Lagi apa? Lepas 27 tu, apa? Tak hilang. Kita bawa sampai akhirat. Tapi kalau lepas sini kat belakang ada nasi kambing kan. Saya pantang dengar kambing. Kita pun makan, balik rumah hari ni tak hilang, besok dia hilang. Keluar kambing tu. Astagfirullahalazim. Tapi ialah kita nak jemput macam mana, cakap ialah ada makanan. Datang. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala hari ini, tak apalah, kita masing-masinglah nak buat keputusan. Siapa nak sembahyang masjid, ya masjid. Siapa nak solat kat rumah, ya kat rumah. Itu masing-masing. Tapi saya tak galakkan lah. Masing-masing ikut apa penilaian Tuhan melalui ilmu yang ada. Ya, suka-suka. Apa. Jadi hari ini, Masya Allah, kita habiskan satu perenggan tu Tuan Haji. Yang penting kita dah dapat walaupun satu ayat. Tuan-tuan kasih Allah Ta'ala. Ini adalah seperti bertentangan, dia kata. Sembahyang dekat masjid orang sikit. Contohnya. Tapi khusyuk. Sembahyang di masjid ramai tapi tak khusyuk. Sembahyang kat luar sikit dekat rumah tapi khusyuk. Pilih yang mana? Pilih yang khusyuk tu. Kita tutup, pilih yang khusyuk. Kalau kita baca kan, kita lihat kelebihan bergantung kepada ibadah itu sendiri, khusyuk dan hudur. Lebih diutamakan berbanding dengan kelebihan yang bergantung kepada tempat ibadah itu. Sekarang sembahyang di masjid tak khusyuk, sembahyang di rumah di luar khusyuk. Maka dalam kitab kita ni kata, pilih yang datangnya khusyuk berbanding kita sembahyang di tempat afdal. Pilih yang afdal khusyuk, kita tinggalan afdal tempat. Walaupun dia afdal, kita tinggalkan. Kerana khusyuk lebih keutamaannya. Kita lihat yang bawah.
berbanding dengan kelebihan yang bergantung kepada tempat ibadah itu. Maksudnya didirikan dalam masjid, maka kalau itu kita keluar cari tempat yang kita khusyuk. Dan kelebihan ini bergantung kepada waktu ibadah lebih utama berbanding kelebihan yang berkaitan dengan tempat. Contoh, solat waktu itu penjelasan asal, penjelasan asal atas. Sembahyang fardu itu wajib. Khusyuk dengan tempat mana lebih utama? Khusyuk jadi lebih utama. Okey, begitu. Dan yang bawah ini adalah seperti bertentangan pula antara kelebihan solat duha di masjid di waktu syuruk. Tuan-tuan, lepas syuruk ada 20 ataupun 5 minit masuk duha. Kan lepas syuruk. Okey, kita terpotong je kat situ. Maka hari ni lepas kuliah tadi dah isyraq. Tadi dah syuruk. Terbit matahari. Maka di situ kita ambil dalam 12 atau 15 minit. Maka sembahyang isyraq. Dah habis, dah tak ada lagi dah. Isyraq tu namanya duha awal. Nak buat boleh, tak buat boleh. Tak apa, dia ada ganjaran sendiri. Siapa sembahyang isyraq 2 rakaat. Isyraq dia itu ialah sebagai sedekah kepada 360 sendi tulang dia. Itu sedekah dia. Apa sedekah kita kepada 360 sendi tulang? Nabi sebutkan sedekahnya ialah dengan solat isyraq. Okey. Kemudian habis solat isyraq, kuliah habis. Nak isyraq tak boleh. Kita pun solat duha. Tempat-tempat afdal. Solat duha kita buat. Adakah afdal solat duha di waktu setelah habisnya isyraq, setengah jam lepas terbit matahari contoh? Adakah afdal? Tak afdal. Afdalnya solat duha ialah 1/4 dari siang. 1/4 dari siang. Siang bermula daripada masuknya subuh. Subuh pukul 6. Pukul 6 siang akan bermula daripada subuh hingga zuhur. Pukul berapa zuhur? 1.18. Okey. Tuan kira daripada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 kita bagi 6. Bagi 1/6 tu jadi duha ialah duha ialah 1/4 daripada 6 jam. Itu waktu afdal bermula solat duha. Kalau baru 40 minit daripada terbit matahari, dah masuk duha dah. Dah masuk dah duha. Lebih 40 minit dah masuk duha. Tapi bukan waktu afdal. Ini nak cerita dekat kitab kita ni, sembahyang lepas kita nanti ni, kita pun sembahyang duha. Tadi matahari terbit tadi pukul berapa tadi? Masuk subuh pukul berapa? Kita kira ada tak kita buat duha tadi dalam melepasi 1/4 siang. Kalau melepasi 1/4 siang pukul 8.30, okey, pukul 9 ke pukul 10, itu dah waktu afdal. Okey. Jadi kita boleh buat waktu itu. Begini disebutnya, antara kelebihan salat duha di masjid di waktu syuruk dengan kelebihan salat duha di luar masjid dan pada waktu hampir 1/4 siang. Kita kata ambil siang saja. Dalam hal ini diutamakan solat di luar masjid, balik rumah pun tak apa. Pada waktu hampir sana, iaitu di waktu 1/4 siang, lebih afdal berbanding kita segerakan solat duha. Jadi mudah-mudahan kalau nak amalkan boleh. Bukan sekarang dah boleh solat duha. Buat kira-kira lah dah boleh ke? Tengok sana gambar Farudin, waktu duhanya tak ada, macam mana nak sana kira, tak boleh ditiru. Jadi tuan-tuan, begitu keadaannya. Kita buat pilihan. Dalam hal ini diutamakan solat luar masjid waktu hampir 1/4 siang, dan kerana waktu itulah solat duha paling elok dilakukan. Setelah dia berlalu siang hingga sampai sebelum zuhur. Kalau terlalu pagi maka sah sembahyang duhanya, tetapi tidak afdal. Kita cari yang afdal dia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini insya-Allah akan datang kita masuk sebenarnya pendapat di atas bukan merupakan pendapat muktamad yang kita cerita tu. Kita putuskan akan datang. Okay, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala terima saya, tuan-tuan dan puan duduk majlis ilmu seketika dengan rahmat kasih sayang Allah. Allah sediakan pengampunannya untuk kita insya-Allah. Dan mudah-mudahan juga ibu bapa kita yang masih ada atau yang dah meninggalkan kita juga sentiasa dalam maghfirah pengampunan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Na'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.